So nak tak nak kamu kena teruskan. Usahalah macam mana cara sekalipun, usaha supaya kamu tak ketinggalan dalam pembelajaran. Okey, SPM tetap jalan. Okey, tahun depan SPM tetap ada untuk 2022. Nak tak nak kamu kena teruskan. So, cari jalan supaya kamu tak tertinggal. Baik, jadi cikgu rasa perkenalkan diri cukuplah dulu sikit-sikit. Lama-lama lama-lama jumpa, cikgu pun lama-lama jumpa kamu, cikgu akan kenal lah lama-lama nanti kan. Okay, sekarang mungkin tak kenal muka lagi, tak apa, sekurang-kurangnya dah ada dalam Google Meet, cikgu dah tahu sikit sebut-sebut nama. Alright, jadi kita sambung kepada matematik yang kamu dah belajar. Saya diberitahu kamu dah habis tajuk ketaksamaan kan? Jadi hari ni cikgu sambung kepada tajuk yang baru iaitu bab 7 graf jarak melawan masa. Okey, tajuk graf lagi. Okey, ini untuk gerakan lah, pergerakan. Jadi kamu boleh rujuk buku teks kamu muka surat 184. Okey, graf jarak melawan masa. Masa cikgu terangkan ni kalau ada masalah nak tanya boleh bersuara, boleh on mikrofon tanya. Okey, jadi kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Kita nak mengenali graf jarak melawan masa. Okey, sebab dia sebut jarak melawan masa dan dia adalah diwakili oleh graf. Kamu tengok mana yang disebut itu, jarak dia sebut dulu, maksudnya jarak itu kita akan letakkan di paksi Y graf. Masa disebut kemudian, masa di paksi X graf. Mana sebut dulu, itu letak di paksi Y. Tengok jarak diletakkan di paksi Y, masa diletakkan di paksi X. Okey, masa dalam saat. Okey, untuk satu graf jarak melawan masa, kalau kamu tengok sini, masa ni bertambahlah daripada masa 0 saat, mungkin 5 saat, 10, kemudian 15, 20, 25 dan seterusnya. Okey, apabila masa bertambah, kamu tengok ni. Jarak pun semakin bertambah. Okey, jarak dia daripada sikit, katakan sini 10. Dalam masa 5 saat, jaraknya dah pergi 10 meter. Okey, kemudian apabila masa dia 10, jarak dia dah naik, katakan sini 15. Kemudian sini apabila masa 15 saat, jarak dia pun semakin bertambah, katakan sini 20. Jadi kamu nampaklah graf ni, dia naik saja, tambah saja. Daripada kosong sampai makin banyak, masa banyak, jarak pun makin tinggi. Jadi kamu tengok diterangkan di sini, paksi mencancang tadi dah sebut dia mewakili jarak, Y itu mewakili jarak. Paksi mengufur ni adalah paksi X tu mewakili masa. Kemudian kecerunan graf. Kecerunan graf mewakili kadar perubahan jarak terhadap masa. Kecerunan, tahu cari tak kecerunan? Tahu cari kecerunan graf? Ni. Cerun tu maksudnya berapa condong graf tu. Tegak sikit maksudnya dia lagi cerun. Kalau kamu letak bola atas papan ni, bola tu bergerak lagi laju. Kalau dia macam ni, landai, kita kata dia kurang cerun. Kalau kita letak bola ataupun guli, kita biarkan guli tu menggelongsor perlahan sikit. Sebab dia kurang cerun. Kalau lagi tinggi, letak guli, laju saja. Sebab dia dah makin cerun. Lagi tegak, kecerunan besar. Lagi landai, kecerunan rendah. Cerun cerun. Macam kayuh basikal lah. Turun bukit, laju. Ini bukit tak tinggi, perlahan. Kurang cerun, lebih cerun. Besar kecerunan. Okey? Itu kecerunan. Jadi kecerunan ni mewakili kadar perubahan jarak. Kadar ini, kecerunan ini, M sama dengan kadar perubahan jarak. Okey? Perubahan jarak terhadap masa. Terhadap masa. Maksudnya kamu boleh guna ambil jarak ini berapa? Bahagi dengan masa. Berapa masanya? Cikgu ambil 2 titik ni kan? Jadi tengok jarak dia sampai titik ini. Jarak dia berapa? Ni jarak.
Kemudian bahagi dengan sini bawah ini adalah masa dia berapa. Tengok masa kat bawah tu. Okay, sini masa. So tinggi tu jarak, lebar tu masa. Ambil tinggi bahagi lebar, jarak bahagi masa. Okay, itu cara dapat kecerunan. Cikgu rasa kamu dah ada belajar dulu. Baik. Lagi. Apa cikgu nak tambah? Okay, kalau cikgu ada satu graf jarak melawan masa yang ini. Cuba respon kalau cikgu tanya nanti kamu cuba respon tau. Okey, kita ada graf ini. Okey, katakan yang pertama, kemudian ini bahagian yang kedua. Ini jarak, ini masa. Okey, cikgu letak ini masa dia dalam saat. Cuba tengok. Okey, ini masanya adalah 10. Sini jarak dia mula dengan kosong juga dan sini jaraknya adalah 50. Jarak dalam meter, masa dalam saat. Okey, cuba jawab. Cuba jawab soalan cikgu. Dalam masa 10 saat, berapa jauh objek ini bergerak? Okey, cuba. Boleh type, boleh mic, boleh on mic. Dalam masa 10 saat, berapa jauh dia dah bergerak? Peiling kata 50 meter. Okey, soalan cikgu. Dalam masa 49, Hema dalam masa 10 saat. Dia dah bergerak sejauh? Okey, Hema kata 49. Kenapa pula 49 Hema? Katalah sini 50 lah ya. Ini 50, paling tinggi tu 50. Kita anggap itu 50. Jadi dalam masa 10 saat kita nampak dia dah bergerak sejauh 50 meter. Okey, next question. Katakan sampai 10 hingga sini adalah 15. Dari masa 10 saat hingga 15 saat, kalau ini kereta ni bergerak tak? 10 saat hingga 15 saat, kereta tu bergerak tak? Sherlyn kata tak. Tak. Kenapa dia tak bergerak? Kerana dia masih dekat 50 meter. Okey. Thank you. Senang bersuara macam tu. Terima kasih. Dalam 10 hingga 15 saat, kamu tengok objek itu masih dekat 50 meter. Betul. Objek itu dalam keadaan objek tidak bergerak. Okey, objek tak bergerak sebab masih lagi dekat 50 meter. So ini kita panggil dia sedang rehat. Tak bergerak, rehat lah. Okey, jadi soalan seterusnya. Berapa kecerunan? Okey. Berapa kecerunan? Berapakah laju ataupun kecerunan? Pada saat 0 hingga 10. Okey, kecerunan dia. Tadi dah bincang sikit kan? Kecerunan. 0 hingga 10 je cikgu nak. Ni, sini je. Masa ni je. So, bina segitiga kamu. Tengok berapa cerun dia tadi. Ada yang boleh buat tak? Cikgu nak tengok 4EK ni. Boleh buat tak? Kecerunan dia laju, betul. Cikgu suruh kira laju dia berapa? Kecerunan sama dengan laju. Yes, correct. Sekarang cikgu minta kamu kira laju dia berapa. Tengok berapa cerun. Ambil tinggi bahagi lebar dia. Ambil jarak dia bahagi masa dia. Itu cari laju. Jarak bahagi masa kan? Jarak bahagi dengan masa. So jarak dia berapa? 0 hingga 10. Berapa jarak dia ni? Berapa? Peiling, Sherlyn, Hema? 5 ke? Berapa jarak dia dah ambil ni? Daripada 0 sampai 10 minit dan 10 saat, berapa jarak dia dah pergi? Berapa jauh dia dah pergi? Ni, inilah dia.
Atas 50, bawah kosong. 50. Okay, good. Kelly dah cuba tadi 50. So tinggi tu 50, tinggi segitiga kita. Okay, berapa masa dia? So jarak kita dah tahu 50, berapa masa dia ni? Berapa masa? Okay. Kita belajar sama-sama. Salah tak apa tau. Janganlah salah tu rasa kecewa. Okay. Jadi sekarang kita ambil jaraknya 50 bahagi masanya adalah 10. Pelin dapat 5 terus jawapan kot. Okay, 50 bahagi 10 is 5. So itulah jarak dia. Atas jaraknya meter, bawah tadi unit dia adalah saat. So meter saat negatif 1. Saat bawah ke atas. Okay. Ada yang baru masuk lagi ke? Line kamu tak stabil ke? Please tolong stay cuba. Umi ada di bawah tu. Adik, Umi guna line, jangan usik. Okay, next. Boleh cikgu teruskan? Kenapa 1? Kenapa 1? Apa tu? Peling tanya apa? Peling tanya kenapa 1? Oh, kenapa MS tolak 1? Okay, dia macam ni tadi kan cikgu ambil ni. Ini kan? So kita akan buat 50 meter bahagi 10 saat. So kita dapat 5 meter per saat. Betul tak? So saat ini kuasa 1 di bawah. Bila cikgu bawa ke atas 5 meter saat. Kuasanya jadi negatif 1. Tadi saat duduk di bawah. Sekarang cikgu bawa dia ke atas. Dia kena jadi kuasa negatif 1. Bahagi indeks kan? Bila bahagi bawa ke atas dia tolak. Okay Peling? Okay, bagus. Good question. Baik. Melukis graf jarak melawan masa melalui jadual. Hari ni cikgu nak ajar yang simple je dekat kamu. Okay, kita nak lukis graf jarak melawan masa. Okay, katakan kamu diberi jadual ni, dah ada jadual senang aja, tak apa. Okay, lukis graf jarak melawan masa. Kita baca arahan dia. Mana sebut dulu itu berada di paksi Y. Masa dia sebut kemudian itu berada di paksi X. Ingat sebut dulu letak Y, sebut kemudian letak X. Okey, kemudian kita tengoklah masa kita akan letak di paksi X, jarak kita akan letak di paksi Y. Jadi kita pun plot lah graf tu elok-elok nanti. Cikgu dah sediakan kat sini, cikgu harap tangan cikgu tak terketar-ketar. Kan bengkok-bengkok, maafkan cikgu ya. Itu dia lah, katalah itulah pembaris cikgu yang ada. Oh my god. Okay, atas ini adalah jarak dan jarak itu dalam kilometer. Tulis tajuk dia dulu. Boleh Kemudian sini adalah paksi X adalah masa. Masa ini dalam minit. Tengok jadual dia tulis masa tu dalam minit. Okay, kamu buat plot, baru plot. Okay, kemudian dah letak nilai ni. Ni dah gandakan 30, 60, 90, 120. Terus saja kita ambil. Masa sini 30, 60, dah uniform tau. Dah sekata terus ganti masuk aja. Tak apa. Sebab dia dah tambah 30, 30, 30 tu kan. Okay, untuk jarak paksi Y daripada 10 hingga 40. So kosong, sini 10, 20, 30, 40. Cikgu tunjuk ni, cikgu rasa ramai dah pandai buat sebenarnya. Okay, tak apa. Kita buat sama-sama, okay. Jadi masa S kosong ni, S kosong, Y kosong. Pangkal. Dah banyak kali buat graf kan, selalu jumpa graf. S 30, Y 10. S 30, Y 10. Pangkal situ. S60, Y20. S60, ini S60, Y20 pangkal situ. Kemudian S90, Y30 ni S90. Y-nya sana 30. So pangkal kat situ. Alright, last one. X120, Y40. Ini X120, Y-nya 40. Okay, pangkal kat situ. Ini dia. Alright. Dah dapat tu, garis tu sambungkan kelas. Letak ruler. Jangan freehand macam cikgu tahu. Jangan guna tangan freehand. Ambil ruler garis. Okey. Senang.
Untuk hari ni senang je lukis graf. Okay, siap. Label kena ada, paksi X, paksi Y kena ada, kemudian plot, kemudian garis. Boleh tak? Boleh buat? Boleh? Boleh? Okey, Tarani. Hai, okey, Tarani boleh buat. Okey, Hema pun boleh. Good. Okey, sekarang kita tengok soalan ni kelas. Encik Silva memandu keretanya selama 3 jam sejauh 240 km dari Kuala Lumpur ke Kuantan. Jarak yang dilalui dalam tempoh masa T diwakili oleh persamaan ini. S sama dengan 80 T. Dia dah bagi persamaan. Masalahnya tadi dia dah beri jadual penuh. Sekarang jadual tak penuh, diberi persamaan. Lukis graf jarak melawan masa bagi ini. Bagi jadual ni. Jadi masalah kamu sekarang, dia kata jarak melawan masa kan? So jarak dia sebut dulu ini paksi Y, masa sebut kemudian ini paksi X. So jarak adalah Y, masa adalah X. Sama macam tadilah. Okey. So persamaan yang kita ada adalah S sama dengan 80 darab T. Okey, cikgu perlu bantuan kamu. Tolong cikgu dengan pantas. Apabila T sama dengan kosong, S berapa? S sama dengan 80 darab kosong. Okey, thank you Peling. Jawapan sini kosong. Okey, apabila T sama dengan 1, S berapa? 80, gantikan T dia 1, S berapa? 80, Tarani. Peling 240 yang sana ke? Okey, 80. Okey, good Tarani. Untuk yang kedua, apabila T sama dengan 2 jam. Okey, S berapa? S sama dengan 80 darab 2. Berapa? 160. Baik, terima kasih. Tarani, Hema. Okey, last one. Apabila X sama, masa sama dengan 3. So, S sama dengan 80 darab 3. Berapa? Okey, itu dia Sherlyn. 240. Bagus. Okey, bagus kamu ni. Respon pantas. Cikgu suka macam ni. So, 240 tahu Cikgu padam sebab dia ambil kawasan graf. Okay, next. Sekarang kita bolehlah lukis graf macam biasa. Tadi kan, labelkan paksi, tengok masa daripada 0, 1, 2, 3. Letak paksi dulu tepi-tepi tu. Cikgu kena tahan nafas nak buat garisan ni. Okay, dan itu paksi, itu paksi X. Paksi X adalah untuk masa, tulis. Jangan tak tulis. Masa dalam jam, tulis. Okay, paksi Y. Untuk apa? Tulis sana, jarak. Jarak dalam kilometer, tulis. Okay, nanti buat macam ni. Paksi Y tulis jarak, kilometer. Paksi Y masa, jam. Okay, kemudian letak nilai. Paksi X daripada 0 paling kecil, paling besar 3. So 0, 1, 2, 3. Okay. Baik, jarak paling kecil 0, paling besar 240. Okey. So, boleh guna sini 80. Nak dapatkan 240 kan? 240. 160. Okey. So, ambil macam ni. 2 cm 80. 80, 160, 240. Okey? Sebab dia dah bertambah 80, 80, 80 tu kalau kamu tengok. Dah seragam. Mesti seragam. Daripada 0, sini jarak dia, ini mesti 80. 80 hingga sini 160 pun mesti tambah 80 lagi. 160 pergi 240 pun tambah 80 lagi. Mesti sama seragam. Okey. Jadi kemudian kita plot lah S0 ini. S0, Y0, masa 0, jarak pun 0. Kita pangkah kat situ. Masa jarak 1 jam,
Masa 1 jam jarak 80. Kamu dah pandai yang ni. Cikgu tahu kamu boleh buat. Okay, masa-masa 2 jam jarak 160 ke atas. So, pergi ke atas tu. Kemudian masa 8. Masa yang ketiga tu. Masa 3 jam jarak dah 240. So, pangkah kat situ. Akhir sekali, gariskan guna ruler. Okay, ambil ruler, garis baik-baik. Macam tu. Guna ruler, jangan freehand macam cikgu. Okay, guna ruler. Boleh kan? Kalau dia tak beri jadual tu lengkap, kamu kena ganti dalam persamaan tu. Ambil nilai T masuk saja. Okay, cikgu rasa kamu okey ni, boleh buat. Okay. So, itu saja yang cikgu nak ajar hari ni sebenarnya. Cikgu nak kenal kamu dan cikgu nak ajar sikit je. Untuk kelas cikgu tak suka buat panjang-panjang sebab yang penting kamu faham apa yang kamu nak belajar hari itu. Okay? Ada soalan tak sampai sini kelas? Kita nak lukis graf je hari ni. Besok agak panjang sikit. Ada soalan nak tanya cikgu tak? Ada soalan nak tanya? Emma tak ada. Sherlyn tak ada. Karani tak ada. Okey, bagus. Spelling pun tak ada. Boleh faham? Baik. Ini buku soalan daripada buku teks muka surat 186, praktiskan diri 7.1a. Kamu buat 2 soalan saja. 2 saja. So kena buat, tolong buat Nombor 1 dan nombor 3 saja. Okay, nombor 1 lukis graf jarak melawan masa. Okay, so jarak melawan masa dia dah beri jadual. Lukislah. Kemudian soalan yang ketiga, dia tak beri jadual. Dia beri persamaan. Ini tengok contoh yang cikgu bagi tadi. Okay. Dia kata Zara tersebut untuk tempoh 5 saat. Jadi kamu kena buat jadual sendiri. Kamu kena buat jadual untuk masa. Kamu kena buat jadual untuk jarak dia. So masa dia kata dalam tempoh 5 saat. Jadi buatlah daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah jadual untuk 5 saat. Boleh tak? Buat jadual kemudian kira jarak dia masuk dalam persamaan ini. Okey? Jarak dia guna persamaan ni. S sama dengan 8 darab dengan masa dia kemudian tambah 5. Kalau masanya 1, 8 darab 1 tambah 5. Kalau masanya 2, 8 tambah 2, 8 darab 2 tambah 5. Dapat nilai lukis. Boleh? Okey. Sekarang ni PKP, kalau kamu tak dapat cari kertas graf, boleh guna buku matematik, petak-petak tu pun boleh. Okey? Boleh guna buku matematik saja, petak tu saja. Sebab ni tajuk ni tak perlu kertas graf, kalau tak ada pun tak apa. Faham? Kalau tak dapat kertas graf lah. Terakhir sekali buku mana Shalin? Last sekali Cikgu Halawa bab 6 tu. Buku mana? Buku 2. Okay, so yang ini buat dalam buku 1. Okay, dalam buku 1. Okay, baik. Ada soalan lain? Ada soalan lain? Senang aja hari ni boleh buat kan? Baik, kalau tak ada soalan lain, cikgu rasa kita berhenti dulu untuk hari ni. Besok kita sambung lagi sekali Google Meet. Okay, besok kita sambung Google Meet. Cikgu nak jumpa kamu lah, kalau boleh kamu konsisten, okay, belajar dengan cikgu. Cikgu baru je first time masuk kelas kamu ni. Harap-harap kamu boleh faham, harap-harap kamu gembira belajar dengan cikgu. Alright, kalau tak ada soalan, cikgu rasa kita boleh berhenti di sini. Terima kasih sebab join hari ni. Selamat berkenalan. Boleh, tak ada masalah, boleh say goodbye dengan kawan-kawan semua, boleh say thank you and then boleh leave the class. Okay, bye semua. Okay, sama-sama. Okay.